Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah yang ke-48, surah Al-Fath. Kita dah mula surah Al-Fath pada siri yang lepas. Sambungan pada kali ini bermula dari ayat yang keempat. Bermula ayat yang keempat. Buka mushaf ayat yang keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Balik kita kepada ayat yang keempat, iaitu kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang inna fatahna laka fatham mubina, iaitulah peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah. Dalam peristiwa Sulh Al-Hudaybiyah ini, seperti yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, sejarah ringkas tentang perjanjian Hudaybiyah. Maka bila datang Suhail bin Amru, ingat anda pelajar apa nama delegasi, apa ni, ketua wakil Quraisy yang nak berunding dengan Nabi yang terakhir, nama apa? Suhail bin Amru. Bila dia datang, Nabi tengok Quraisy nak berunding nanti, nak bincang dah tu, sebab dia hantar mari orang yang bernama Mudah. Mudah. Kita pun lain kali apa-apa kita kena buat Mudah juga. Pabuh nama Mudah baru senang. Orang tengok Mudah mari. Kalau orang tak mau tua, dia letak nama apa? Mudah. Dia ni tak akan tua sampai bila-bila. Kalau mati pun muda juga. Betul? Siapa mati? Muda mati. Jadi orang kata nak jadi muda, mudah ya. Letak nama Mudah. Maka dalam perjanjian Hudaybiyah itu, dalam siri yang lepas anda sebut beberapa perjanjian, ringkaslah. Kalau tuan-tuan nak yang detail, dalam buku kita, nama dia Makkah Al-Mukarramah,
kelebihan dan sejarah di muka surat 204. Muka surat 204. Alhamdulillah ana dah uraikan sedikit. Taklah panjang sangat tapi adalah maklumat dia tentang perjanjian Hudaibiyah, dipanggil Bai'atul Ridwan. Dalam buku ni ada, ketika kita bincang tentang masjid-masjid bersejarah di Mekah. Maka perjanjian itu nampaknya memihak kepada Quraisy, tapi sebenarnya itu adalah merupakan suatu hikmah yang besar. Lepas perjanjian, Quraisy tak benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, dan dibenarkan datang pada tahun berikutnya selama 3 hari. Habis macam mana kita nak buat? Pakai ihram dah ni kan, macam mana nak buat? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya buka ihram, sembelih kambing, sembelih unta dia, gunting kepala, dia panggil damul ihsar, sembelih dam kerana tertahan daripada menyempurnakan ibadat umrah. Dia panggil dam ihsar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarah sahabat, buka ihram semua, cukur kepala. Tak ada siapa buat. Sebab kali pertama dalam sejarah, benda tak pernah berlaku, jadi tak biasa buat. Nabi masuk dalam khemah dia, nampak agak nak marah. Isteri dia yang cerdik, ni pentingnya, isteri cerdik yang salihah ni sangat penting. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa marah ni? Nabi kata, kenapa aku tak marah? Aku bagi arahan supaya semua cukur kepala, tak ada siapa buat. Kata di Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tengok ni, pentingnya penenang. Jangan dia pula melenting. Tak dengar kata dia. Sudah. Dia kata, senang ya Rasulullah. Mana pisau cukur ni? Ambil pisau, pergi luar kemah, panggil tukar cukur. Rasulullah mula dulu, bismillah. Bila Rasulullah mula dulu, sahabat-sahabat semua sekali buat. Ummu Salamah kata, apa yang masalah? Rasulullah kena mula dulu. Itu dia panggil pemimpin al-qaid, dia kena mula dulu, orang lain akan ikut, insya-Allah mudah ya. Selesai daripada sembelih, Nabi kita cukur kepala dia, dia panggil damul ihsar, buka ihram. Maka Nabi kita balik dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ketika itulah turunnya pada waktu malam, turunnya di antara Makkah dengan Madinah surah ini, inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allah, yang kita dah baca dalam siri yang lepas. Cuma ada satu cerita lagi, ini peristiwa penting ni. Rawa Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Jarir an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul lamma aqbalna min al-Hudaybiyah, tatkala kita balik daripada Hudaybiyah, ingatlah fakta sudah disebut dalam siri lepas. Perjanjian Hudaybiyah ni iaitulah Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Ingat bila? Zulqa'dah tahun yang ke-6. Dalam dia balik daripada Hudaybiyah, Ar-Rasna ni maknanya kita berjalan malam, di akhir malam kita dah penat letih, kita berhenti rehat. Fanimna, kami pun tidur letih ni, turun kenderaan, turun unta tegak pakar kerah tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa dia di kalangan kita ini yang nak jaga waktu subuh? Kita kena ada jam loceng. Seorang jangan tidur, tunggu masuk waktu subuh. Jadi sahabat ni kata, tak apa, saya Rasulullah, saya. Ada riwayat kata Bilal, saya jaga Rasulullah. Orang lain pun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Sahabat ni seorang tak tidur. Sambil duduk begini bergoyang, tidak main mengatuk dia ni, bergoyang-goyang, mari syaitan. Tidur tidur sekejap boleh je. Jangan tidur berguling, tak tidur. Sudah
falam nastayqid illa wasyamsu qad tala'at. Masya-Allah. Sedar-sedar matahari naik dah. Sudah. Fastayqina, kita pun sedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi lena, penat dia berjalan daripada peperangan ni. Faqulna aiqizu, siapa nak kejut Nabi tu sallallahu alaihi wasallam? Tak ada orang berani nak kejut. Dia takut waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Kita ganggu, tak boleh. Maka ada kata setengah riwayat kata sahabat bertakbir, Allahu akbar. Nabi kita sedar. Faqala, apa dia jadi Nabi kata ni? Kenapa? Ya Rasulullah, tidur habis dah ni. Matahari dah naik, subuh kita macam mana? Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat pindah tempat ni. Mari kita ke depan sikit. Kerana di tempat ni banyak syaitan, Nabi kata ni. Mari kita pergi. Nabi suruh Bilal azan, kemudian qamat, barulah solat qada subuh. Hari ni masya-Allah tabarakallah, setengah Bilal ni bila orang ceramah panjang sikit, tak mau azan dah, dia kata lama tak terazan. Ni Nabi kita dah masuk waktu, dah naik matahari, Nabi kata azan baru solat subuh. Tak kata tak payah azan lah, kita dah delay lewat dah. Ini kena belajar. Jangan sewena-wenanya para Pak Bilal mudah-mudah nak menggugurkan azan. Jangan mudah nak menggugurkan azan. Azan itu suatu sunnah khas. Setiap kali masuk waktu kita kena azan. Termasuklah kita solat di rumah kita. Masa PKP kena azan, jangan tak azan. Maka Nabi SAW bagi tahu, if'alu ma kuntum taf'alun wa kadzalika yaf'alu man nama aw nasiya. Macam inilah cara nak buat kalau kamu terlupa ataupun tertidur, sedar azan baru solat. Kemudian lepas pada solat tu, masya-Allah, faqarna naqata Rasulillah. Sedar-sedar tengok unta Nabi pula hilang, nyagi berderak. Jalan ke mana pula unta ni? Masya-Allah. Fatalabna, kami dapati tali dia tersangkut di pokok. Anda pendekat tu jugalah. Dia jalan-jalan sangkut di pokok. Tak boleh nak balik, maka kami tarik tali dia bawa balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Nabi kita menerima wahyu. Sahabat ni kenal Nabi terima wahyu. Nampak unta dia tengah berjalan, dia duduk, beratnya wahyu. Duduk. Nabi pun senyap. Bila selesai Jibril baca wahyu yang disampaikan, surriya. Nabi kita ceria selek balik, habis dah wahyu. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bagi tahu telah diturunkan ke atasku sekejap tadi, inna fatahna laka fatham mubina. Turun ayat Quran ini dalam perjalanan yang tersebut. Alhamdulillah. Maka walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan tak boleh masuk Mekah, tersekat, tapi di sana hikmah yang sangat besar. Tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, Mekah Mukarramah ini, sana ada tulis peristiwa yang ini dan juga beberapa bunun atau panggil poin perjanjian yang telah dibuat oleh Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama, sifat perjanjian itu lebih pada sifat al-siyasi, sifat bersifat politik, pentadbiran yang ada orang tak faham. Walaupun kerana itu dibantah oleh Sayyidina Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Umar, aku tahu apa yang aku buat." Baiklah. Bila kita dapat peristiwa ini, maka Allah Ta'ala sambung ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu.
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh. Nak marah kita ni kena sekat ni. Tengok nota di bawah 1651. Di antara angkara musuh itu ialah perbuatan menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya daripada memasuki Mekah untuk menyempurnakan umrah. Kami pakai ihram ni, bawa kambing unta untuk sembelih, tak boleh masuk? Tak boleh. Siapa tak meradang? Siapa tak naik angin? Nak marah kita ni. Dan menyerang hendak orang-orang Islam yang sedang berhenti di Hudaibiyah. Dia kepung. Khalid bin Walid mari dengan tentera kuda dia dan berlaku sombong angkuh semasa membuat perjanjian damai Hudaibiyah. Kan bila Nabi tulis perjanjian tu, Bismillahirrahmanirrahim, dia kata siapa dia? Tulis Bismillah, Bismikallahumma, tak mau. Ar-Rahmanirrahim, tak mau. Tulis perjanjian di antara Muhammad Rasulullah, tak mau. Tulis Muhammad bin Abdullah. Dia tak mau. Kalau aku tahu Rasulullah, kenapa aku nak sekat? Macam-macam kerenah dia ni. Apa pula perjanjian pula macam tak seimbang. Kalau orang Madinah lari ke Mekah, dia tak hantar balik. Orang Mekah lari ke Madinah, Nabi SAW kena hantar balik. Tak seimbang lah. Anak kita lari daripada Madinah ke Mekah, Quraisy tak payah hantar balik. Tapi kalau orang Mekah pergi Madinah, kena hantar balik. Apakah hikmat dia? Tanda pelajar-pelajar, ini hikmat besar. Orang yang lari daripada Nabi SAW pergi ke Quraisy, tu bukan orang beriman. Dia hanya lari lah, mengurangkan sikit tekanan penduduk Madinah yang bercelaru ni. Kan? Kita nak halau, payah dia lari dah, sudah molek. Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, ini orang baik. Quraisy kata mau kena hantar balik. Sudah. Kalau hantar balik, ni lah jawab dia pancung. Apakah hikmah dia? Tanda pelajar. Hikmah dianya, bila sampai Madinah, jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata, kamu tak boleh duduk sini, sebab aku dah janji dengan Quraisy, kamu kena balik. Habis, baliklah, tak boleh duduk Madinah. Maka sahabat ni keluar daripada Madinah, dia pergi ke tepi laut Saiful Bahri, dia duduk di sana, buka cawangan dakwah baru di sana. Ini hikmah. Dia tak balik dah ke Mekah, balik Mekah kena pancung ke Abu Jahal lah. Atau Abu Jahal sudah mati, dia pancung ni puak-puak Quraisy. Mulari ya, kena menapa. Maka sahabat ni lari daripada Madinah, tak balik ke Mekah. Mereka pergi duduk di tepi, dia panggil tepi laut, buka cawangan situ. Mari orang lain pula Mekah ke Madinah, Nabi kata duduk sini. Mereka pergi kumpul sini, kumpul sini, kumpul sini. Maknanya perjanjian kita tak batal. Aku tak pegang dia di Madinah, aku suruh dia balik. Dia sampai tengah jalan, dia tak mau balik, mungkin carilah. Ini dia panggil hikmah di sebalik perjanjian itu. Maka para jemaah sekalian, kemudian Allah kata, orang Islam semua jangan duduk berontok lah, tak usah duduk meradang lah, tenang-tenang. Allah Ta'ala turun apa dia? As-sakinah wa tuma'ninah fi qulubil mu'minin. Maka sahabat-sahabat bertenang, cukur kepala, sembelih hadiu, balik Madinah. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah iman dan yakin. Tanda pelajar, supaya mereka bertambah iman dan yakin. Di samping iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Tanda ayat ini, istadalla al-Bukhari wa ghairuhu min ulama'i ahlus sunnah, bahawa al-imanu yazidu wa yanqus.
Iman itu meningkat naik dalam hati kita, kadang-kadang dia down, kurang. Bilakah iman itu meningkat? Apabila kita buat ketaatan, kita duduk berzikir, kita baca Quran, kita bertafakur, bertadabur, maka iman kita meningkat. Bila kita lemah, tak berzikir, malas, tak bermaya, asyik duduk tidur je, na'udzubillah, terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, iman kita turun. Jadi bagi orang yang beriman, yang telah disekat oleh Quraisy ini, menambahkan lagi semangat juang mereka, iman dia naik. Kalau kita katakan macam handphone kita lah, sekali kita cah bateri, top up, dia panggil zauq, naik dia punya kekuatan. Dan ada juga tafsir mengatakan ziyadatul iman bi annal iman bisyara'i. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian dia beriman dengan hukum hakam, maka orang ini bertambah iman dia. Itu maksud dia. Sebagaimana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna awwala ma atahum bihin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Ajaran yang pertama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia di Mekah, tauhid. Berapa tahun? 10 tahun lebih. Kemudian baru kemudian baru Nabi kita naik ke Sidratul Muntaha, menerima ibadat salat. Kan? 2. Setelah hijrah, tahun yang kedua barulah disyariatkan puasa dan zakat. Mana meningkat sikit-sikit. Itu maksud dia. Kemudian barulah mari haji akhir. Itu dia panggil liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman yang sedia ada, tauhid, ditambah dengan ibadat-ibadat yang lain, ataupun kita kata bertambahnya iman itu dengan sebab kita melakukan ibadat, dan iman itu mengurang dengan sebab maksiat. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita, walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dan padahal Allah Ta'ala yang menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong kamu. Kalau Tuhan nak hancurkan Quraisy, boleh ke tak boleh? Senang. Quraisy mari nak serang Nabi, mari angin ribut ataupun hal lain, tazam mari. Mati buat tu berkelimpangan, tapi Allah Ta'ala tak buat. Supaya kekal sunnatut tadafu, kekal perlawanan itu supaya kekal. Munak yang benar duduk sini. Di sebelah kamu orang menentang Islam, lawan. Itu dia panggil sunnatut tadafu. Kalau tidak, relax orang Islam. Masuk Islam je relax. Tak payah pergi kerja, berah mari makan yang mari rumah kita, tak payah berjuang, kemenangan Islam sudah terjamin. Islam ini bukan agama nostalgia, tapi agama amali yang perlu kita buat. Allahu Akbar. Boleh je Tuhan nak hancurkan Quraisy, hantar mari malaikat, hantar mari bala bencana kan. Tapi Allah kata, aku ada tentera di langit dengan di bumi, aku tak guna tentera ini untuk apa? Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Tuhan amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Apa yang dia buat itu dia panggil hikmah, segalanya, semuanya dengan hikmah. Maka dalam peristiwa Hudaibiyah ini terserlah dua sikap sahabat yang besar. Yang pertama, mauqif Abu Bakar yang kuat, tasdik Nabi. Apa yang Nabi buat, Abu Bakar kata benar, sedekah. Sayyidina Umar menggunakan akal. Ya Rasulullah, cara dia orang buat perjanjian ni tak betul lah Rasulullah. Qala alasna 'alal haq, bukankah kita yang benar, mereka sesat? Kenapa kita nak tunduk pada dia? Lawan je. Nabi kata, ya Umar, diam. Aku tahu apa yang aku runding dengan mereka. Itu Sayyidina Abu Bakar sam'an wa ta'atan, langsung tak ada perbincangan. Dengan hak Nabi suruh, hak Nabi tulis, semua setuju berlaku.
Ini dua sikap. Jadi kita kena ada. Kita ni kalau orang mesyuarat pakai dengar, ya betul Ustaz, betul tuan, betul Datuk cakap, pening kepala. Nah, kena ada. Yang betul pun ada, tapi yang memberi pandangan juga kena ada. Barulah isra' mesyuarat kita tu nampak mantap. Kalau tidak, dia main gitulah. Pakai jadi semua, penat lagi tu kan. Baiklah. Kita pergi kepada ayat, maknanya dalam perjanjian Allah Ta'ala Alim Hakim. Tak usah duduk cakap banyak. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Allah melakukan demikian. Sunnatut tadafu. Perlawanan tu ada, perjuangan diteruskan supaya Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Dengan hari ini Allah pisahkan dua kumpulan jantina. Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Tengok, laki-laki dengan perempuan. Nak masuk dalam mana tu, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Allah Ta'ala beri masukkan orang mukmin dengan perempuan daripada syurga-syurga. Maka kebiasaannya ayat-ayat ni dia sebut laki-laki ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut mu'minina wal mu'minat. Dengar tu, mu'minina wal mu'minat, orang perempuan yang beriman. Kenapa disebut? Ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dengan keadaan kekal dalamnya. Satu, wa yukaffir anhum sayyiatihim. Tengok tartib ayatnya. Dan serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Wa kana zalika 'indallahi fawzan 'azima. Dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Kejayaan besar untuk mereka. Maka kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala sebut khas mukminat. Kalau kita kata kreditlah kepada muslimah pada dalam ayat ini, sebab Allah Ta'ala nak hilangkan sangkaan biasanya ayat Quran itu pada laki-laki, khitab laki-laki. Tapi ingat, walaupun khitab laki-laki, dia akan bersama dengan dia wanita. Tapi oleh kerana ayat ini ayat perang, ayat jihad, bimbang takut orang kata orang perempuan ini tidak ada jihad sebagaimana suatu hari dengan muslimat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, alil mar'ati jihad? Ya Rasulullah, orang perempuan bolehkah pergi berjihad macam laki-laki juga pergi berjihad? Nabi kata, na'am. Jihad ada bagi orang perempuan. Jihadukun, jihad kamu al-hajju wal umrah. Pergi haji dengan pergi umrah itu jihad kaum wanita. Kalau laki-laki haji umrah itu biasa, jihad dianya perang, mati, itu dia panggil jihad. Maka dalam ayat ini Allah kata Tuhan bagi masukkan dalam syurga itu mukminin dan mukminat. Walaupun dia tidak ada berjihad, tetapi orang perempuan yang beriman, merekalah yang telah memberi semangat, merekalah yang telah memberi kebenaran, merekalah yang telah meminta supaya suami masing-masing fisabilillah jihad. Jadi mereka ini ada aset, mereka ada hak,
untuk sama-sama menikmati syurga yang dijanji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kata orang perempuan tak pergi jihad ke, tak payah hadiah tu. Lah, tidak boleh. Jadi dia kena pergi dalam keadaan mereka kekal di dalamnya, serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan adalah yang demikian itu, demikian mana? Yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar untuk mereka. Kejayaan besar untuk mereka. Alhamdulillah. Kemudian dia panggil tidak seimbang. Kalau kita cakap sebelah ayat yang kelima, untuk kita orang yang beriman, mujahidin, mujahidat, mukminin, mukminat. Ayat yang keenam untuk geng yang sebaliknya. Apa dia geng sebaliknya pula? Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Bagi orang mukmin syurga. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat, dan supaya Allah Ta'ala menyeksa orang-orang munafik. Munafik ni laki-laki saja? Tak. Mokcik munafik sama juga. Sebab dia kalau suami dia munafik, bini dia pun kadang-kadang join sekali juga. Betul bang? Ini perangai tu lah. Kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan duduk dengan si bapak munafik itu. Dia akan minta cerai. Apa duduk dengan si munafik ini, kan? Wal musyrikin wal musyrikat. Dua-dua tu, musyrikin, musyrikat. Apa dia? Orang laki-laki yang musyrik, kafir, yang musyrik, yang perempuan yang musyrik. Dua kumpulan. Hak ni kaum musyrik ni beza dianya, tanda pelajar. Beza dianya, hak kafir, musyrik terang-terang. Hak munafik duk menyusup di bawah kain. Ini masalah kita. Duk dalam rumah kita, ada dalam masjid sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hentam Rasulullah, itu dipanggil munafik. Musyriki dan musyrikat. Dengar ni pelajar-pelajar, ada satu seminar, saya tak sebutlah nama universiti. Seminar ni dihadiri oleh orang Arab, maka pengacara dia, dengar ni pelajar-pelajar yang latih syarah ni, pengacara dia silap bagi. Dia sepatutnya kita kata, ya ayyuhal musyarikuna wal musyarikat. Musyariku tu wahai para peserta laki-laki, wal musyarikat peserta wanita. Si pengacaranya pergi baca ayyuhal musyrikuna wal musyrikat. Bertepik orang Arab dalam majlis. Telak. Nahnu muslimun. Dia kata marah dia. Dia kata, hei puak-puak kafir, musyrikin dengan musyrikat. Tapi orang Arab kata, tidak, kami orang muslimin. Ingat molek awal nak jadi pengurusi, biar betul jalan. Ayyuhal musyarikuna wal musyarikat. Orang-orang musyariku ni maknanya peserta laki-laki, peserta wanita. Jangan duk main musyrikin dengan musyrikat, punah majlis, kan? Siapa dia musyrikin musyrikat? Adh-dhannina billahi dhanna as-saw', yang menyangka terhadap Allah Ta'ala dengan sangkaan yang buruk, bahawa ia akan mengecewakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau Nabi balik sajalah dia. Alaihim dairatus saw', ke atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum,
wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan selain itu Allah murkai mereka dan melaknat mereka serta menyediakan untuk mereka neraka jahanam, na'udzubillah. Sedang mereka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jangan duk buat besar ya buat kapi. Jangan duk buat besar. Allah Ta'ala alaihim dairatus saud. Hari ni nampak menang, boleh sekat kami ya. Tunggu. Tahun depan berlakunya Khaybar, Yahudi dihalau. Tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah, habis duk mana habis buat kafir Quraisy, tak tinggal kafir, habis maka masuk Islam. Alhamdulillah. Ayat yang ke-7, walillahi junurus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menyeksa orang-orang yang derhaka, dan Allah adalah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jangan duk pelik kita. Tengok ayat 4 tadi ada sekali. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dalam ayat ini walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Kenapa? Kenapa dua kali berbeza? Allah Ta'ala ada tentera di langit dengan di bumi. Dalam ayat ini Tuhan kata Allah itu aziz, maha berkuasa, hakim, lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang keempat, aliman hakima, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kenapa? Tengok para jemaah sekalian, tanda ini dia panggil dalam bahasa tadabbur. Bahasa tadabbur. Ayat yang pertama kita duk bincang tentang apa? Tentang apa? Tentang perjanjian. Perjanjian damai ini Allah Ta'ala alim, maha mengetahui dia. Hakim, bijaksana Allah Ta'ala itu. Tapi dalam ayat yang kedua ni, bila Allah Ta'ala nak azab ke puak kafir, Tuhan kata boleh je, senang je. Maka Allah kata aziz, aku ni gagah perkasa. Orang panggil, orang Kelantan kata meseknya tu, mana mudah sangat kalau aku nak binasa. Kan? Hakim, lagi bijaksana di atas urusan pentadbiran itu. Baik para jemaah sekalian, Ruwiyah mana diceritakan apabila berlakunya sulhul Hudaybiyah, berkatalah si bapa munafik nama dia Ibnu Ubay. Dia kata ayazunnu Muhammad annahu iza salaha ahla Makkah. Muhammad ingat bila dia berdamai dengan orang Makkah, tak ada lagi musuh. Kan dulu kan hodok lawan dia ni Quraisy. Sekarang ni Quraisy dah. Dia ingat tak ada musuh. Fa aina Faris war Rum. Kita ada kuasa besar, Faris dengan Rum ada. Maka Allah Taala sebut di sini, Allah Taala ada tentera langit dengan bumi, Faris dengan Rum semua ya. Sekali aku hantar mari bala mati habis buatmu. Tak seduk buat besar. Baiklah. Apa yang dapat kita simpulkan daripada ayat 4 hingga ayat 7 ini, tanda kana min fadaili sulhil Hudaybiyah. Daripada sulh perdamaian Hudaybiyah ini, kesan dianya ada 4 perkara. Tanda pelajar, ini fakta. Kesan dia ada 4 perkara bagi Nabi SAW, 4 perkara untuk orang yang beriman, 4 perkara untuk si kafir. Tanda mula-mula kita ambil fadailuhul arba'ah fi haqqin Nabi. Kelebihan perjanjian ini, 4 kelebihannya untuk Nabi SAW. Yang pertama, maghfiratuz zunub, Allah Ta'ala sudah hapuskan dosa-dosa dia. Yang terawal, yang terakhir, Nabi dikatakan maksum, tidak lagi berdosa. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kumpulkan untuk Nabi al-mulku wan nubuwah. Dia Nabi, dia juga penguasa. Yang ketiga, al-hidayatu ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala janji Nabi ini sentiasa mendapat hidayah, petunjuk ke jalan yang benar.
Yang keempat al-izzu wan man'ah, kemenangan, kemuliaan dan penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. 4 untuk Nabi. Kita berpindah pula fadail, kelebihan daripada Allah Ta'ala kepada orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi. Ada 4 perkara. Yang pertama at-tuma'ninatu was-sakinah. Tengok Allah Ta'ala sebut kan, dalam ayat yang kita baca tadi, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. As-sakinah wa tuma'ninah, mana tenang, tenteram. 1. Liyazdadu imanan ma'a imani, bertambahnya iman. 2. Yang ketiga dukhulul jinan, mereka dijanjikan untuk masuk syurga. Yang keempat takfirus sayyiat, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kesalahan mereka. Tapi kata di ulama tadabbur, kenapa Tuhan sebut di sini dalam ayat ini masuk syurga, dihapuskan dosa. Kalau ikut tertib, hapus dosa baru masuk syurga kan. Maka dia kata ayat ini bukanlah ayat tertib, tapi ayat menunjukkan bahawa mereka itu masuk syurga dengan sebab dihapuskan dosa dia. Alhamdulillah. Dan ayat liyazdadu, iman itu menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang keempat, 4 perkara untuk sikapi, tanda untuk sikapi dengan ahli munafikin. 4 perkara juga Tuhan bagi kepada dia. Yang pertama al-azabul alim, Allah Ta'ala janji azab yang seksa. Nih Tuhan kata apa? Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin, azab. Yang kedua wa ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Yang ketiga wa la'anahum, Allah Ta'ala laknat mereka. Mana laknat ni apa dia? Jauh daripada segala rahmat Allah Ta'ala. Wa a'adda lahum jahannam, mereka akan dapat neraka jahannam. Alhamdulillah, dalam ayat yang kita baca ini semua dapat 4. Nabi dapat, sallallahu alaihi wasallam dapat 4. Orang mukmin dapat 4. Tentunya hak mukmin dapat itu semuanya dapat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak suruh dari sudut orang panggil carta. Cartanya mudah nampak. Dan orang kafir juga dapat 4 perkara. Maka Allah Ta'ala sebut walillahi junudul samawati wal ard. 2 tempat ni Tuhan ulang 2 kali. Semuanya Allah Ta'ala mempunyai tentera langit dengan bumi, menunjukkan Allah Ta'ala nak menakutkan manusia ini. Kalau Tuhan nak binasakan munafikin boleh je, senang je kan. Tetapi Allah Ta'ala tidak lakukan sedemikian supaya dipanggil sunnatut tadafu', ada perlawanan di antara kita dengan mereka sampai ke hari kiamat. Cuma 2 tadi perbezaannya, aliman hakima, azizan hakima. Alhamdulillah, tamatlah kita. Kita akan sambung lagi ayat yang ke-8 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.